Saudara dan saudari, jika pokok berpaut kepada akarnya untuk tumbuh subur, jika rumah berpasat kepada tiangnya agar terbangun kokoh, kepada apa pula negara kita Malaysia berdiri agar aman dan teguh? Jawapannya selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin saya ucapkan buat anda semua. Dalam sedar ataupun tidak, lafaz rukun negara yang telah kita kenal semenjak di bangku sekolah, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Diulang, dan diulang. Rupa-rupanya sudah menjangkau usia 50 tahun. Apakah sebenarnya makna di sebalik frasa-frasa keramat ini yang mungkin belum lagi menjadi susunan cara atau prinsip hidup bermasyarakat dalam jiwa kita yang menggelarkan diri beridentitikan rakyat Malaysia? Hari ini, ayo kita singkap rukun negara teras identiti nasional berdasarkan 5 perspektif utama yang akan kita bincangkan bersama. Pertama, sejarah bermulanya rukun negara. Kedua, mengukuhkan integrasi nasional masyarakat yang demokratik dan adil. Ketiga, berfikiran terbuka dalam menerima kepelbagaian juga pembaruan. Keempat, menghayati 5 formula keharmonian. Dan kelima, harapan buat generasi akan datang. Hadirin sekalian, ahli falsafah George Santayana pernah mengatakan bahawa mereka yang tidak belajar dari sejarah pasti akan mengulanginya. Kita semua pasti tidak akan pernah lupa peristiwa berdarah 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan kaum rakyat di Malaysia. Terlalu pahit dan hitam untuk diingati dan dikenang. Dilaporkan oleh Mahiran iaitu Majlis Gerakan Negara seramai 196 orang telah maut dan 439 orang cedera. Bahkan jumlahnya mungkin melebihi daripada jumlah yang disebutkan akibat perasaan tinggi diri, syahwat sangka dan terburu-buru daripada sebahagian antara kita, maka berlalulah peristiwa yang tidak akan dapat kita kembali semula ke sana untuk menghentikan masa. Jiwa yang tidak bersalah dibunuh dan dipukul menjadi mangsa kepada kekalutan itu. Justru rukun negara telah dibentuk dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bagi memadamkan kepiluan ini akibat persengketaan, dan diharapkan itulah kali pertama dan kali terakhir rusuhan kaum berlaku di Malaysia untuk selamanya. Hadirin hadirat yang dihormati, rukun negara telah digagaskan secara holistik dan komprehensif dengan objektif untuk mencapai perpaduan yang kokoh. Perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat masyarakat hanya akan dapat dicapai apabila semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang bersatu menetapkan satu niat yang suci, iaitu membentuk satu bangsa Malaysia yang harmoni. Dengan pengukuhan integrasi nasional ini, kesetiaan dan kecintaan kepada negara akan dapat diberikan tanpa berbelah bagi. Perpaduan yang erat akan memelihara cara hidup yang demokratik, di mana melalui perlembagaan kita bebas mengamalkan hak asasi maupun berpolitik selagi mana tidak menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan. Peralihan kuasa kerajaan di peringkat negeri maupun pusat yang pernah berlaku pada tahun 2008, 2018 dan juga 2020 telah membuktikan kepada kita bahawa keamanan dan kepentingan rakyat adalah lebih diutamakan berbanding yang lainnya, biarpun kita berbeza pandangan. Keadilan bererti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Justru antara objektif rukun negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dalam sama-sama menikmati kekayaan negara. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah pula bukan sahaja berpeluk tubuh menunggu-nunggu ikan diberikan, sebaliknya menyahut pancing dalam bentuk bantuan kerajaan untuk terus lebih maju melalui Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana yang dilancarkan bernilai RM35 bilion. Susulan terjejasnya ekonomi negara akibat virus COVID-19 misalnya dapat dilihat citra keadilan yang dirasai oleh rakyat negara ini.
Firman Allah SWT dalam kitab mulia Al-Quran seharusnya menyedarkan kita untuk terus bersyukur dalam menikmati rezeki yang melimpah ruah di negara ini. Hadirin hadirat yang dikasihi, masyarakat yang liberal iaitu bersifat terbuka terhadap tradisi kebudayaan dan adat resam yang pelbagai merupakan sumber kekuatan bagi sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Tak kenal, maka tak cinta. Mana mungkin kita boleh duduk semeja untuk bergurau senda, berkongsi rasa, apatah lagi untuk berkongsi cita-cita dan agenda negara andai kita tidak saling mengenal antara bangsa seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Murut, orang asal dan berbagai lagi bangsa di Malaysia yang kaya dengan makanan tradisi, tarian tradisi dan yang lain-lain. Maka ayo kita keluar dari kepompong kaum kita sendiri untuk kita saling mengenal dan bertoleransi. Dalam menghadapi revolusi 4.0, masyarakat Malaysia perlu terus lebih progresif, dahagakan ilmu serta terbuka meneroka perkembangan sains dan teknologi masa kini agar terus maju. Jika dahulu kita mungkin dijajah disebabkan oleh ceteknya ilmu dan pemikiran kita, tetapi tidak hari ini kerana kita sudah berada dalam landasan yang benar untuk membina kemajuan sains dan teknologi berdasarkan acuan kita sendiri. Saudara dan saudari, rahsia kesempurnaan rukun negara ialah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara hanya akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Begitulah pesanan Tun Abdul Razak kepada kita. 5 falsafah keharmonian iaitu 5 prinsip rukun negara ini harus kita sematkan jauh di dalam hati kita. Saudara dan saudari yang dikasihi, dari masa ke masa, pemimpin terus silih berganti. Rakyat yang meniti usia, datuk, nenek, ibu, ayah akhirnya akan meninggalkan kita. Yang tinggal pada hari ini adalah kita yang memegang amanah, inspirasi dan harapan untuk mendidik dan menyemai perasaan cinta negara. Mempertahankan prinsip-prinsip rukun negara dalam menghadapi cabaran yang akan datang dari dalam maupun luar merupakan kewajipan kita. Sungguh menakutkan andai ada api dalam sekam, api yang menghasut dan memusnahkan harapan bangsa Malaysia bercakaran sesama sendiri, memberikan peluang kepada musuh untuk menjatuhkan harapan kita, seperti mana jatuhnya Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 dan juga jatuhnya Turki Uthmaniyah pada 1922 disebabkan oleh musuh dalam selimut yang akhirnya menghancurkan kejayaan. Tuntasnya, kita tidak mahu melihat 5 kelopak bunga ini, bunga raya, bunga kebangsaan yang merupakan metafora kepada kemakmuran negara. Ini layu dengan berpegang kepada 5 prinsip ini, bertunjangkan seia sekata, sehati sejiwa pada batang dan akarnya. Itulah identiti nasional yang akan terus mekar di persada dunia. Kain kebaya indah bercorak, sungguh cantik rupawan desa, rukun negara 5 tertegak, penyatu rakyat berbilang bangsa. Sekian, salam dari Putra Melaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.